sampai. Cantiknya tempat ni. Kem Pusako Negeri Sembilan. Hai, Ifan rasa macam semangat sebenarnya sebab nak main Flying Fox dekat atas tu. Ui, takkan tinggi macam tu. Tapi tak apa, kita nak cari dulu cikgu. Apa nama cikgu tadi? Cikgu tu lah. Jom kita cari. Kembara puas sudah ku mengembang. Assalamualaikum. Yang Rio mana ni? Mana arah ni? Saya nak pergi jumpa dengan cikgu tu lah. Buat apa nak jumpa dia? Nak masuk pusat pusaka ni lah. Tu dah masuk dah tu? Nak jumpa dengan cikgu tua dulu. Mainlah sini cikgu tua. Cikgu tua. Main naik minum kopi dulu. Minum kopi. Cikgu apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau datang mana tadi ni? Dari Kedah ni, cikgu. Jauh. Wah, datang naik bas. Naik bas. Jom kita. Okay. Nak minum air dulu. Ada kopi tu. Ada kopi. Kuih kari keripap. Biskut ada biskut. Ada kuih keripap ada. Kuih keripap pun ada. Jom. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Syamie, Didik TV KPM untuk slot badan beruniform. Hari ini kita berada di Pusat Kurikulum Negeri Sembilan. Assalamualaikum, cikgu tu apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah khabar baik. Ya, sihat seadanya. Sehat seadanya. Okey. Hari ini cikgu tu kita akan berkongsi kepada murid-murid berkenaan dengan Pusat Kurikulum Negeri Sembilan ataupun Pusako, cikgu. Okey. Tapi sebagai mukadimahnya, kita nak kenal dengan cikgu dulu lah. Cikgu siapa kan? Berapa tahun pengalaman, silakan. Okey, baik, terima kasih. Saya pertama sekali nak ucapkan selamat datang ke Pusat Kurikulum Negeri Sembilan. Okey, saya Tuah bin Abdul Manaf, merupakan penyelaras pentadbiran di Pusat Kurikulum Negeri Sembilan ataupun kita kenali sebagai Kem Pusako. Hassan Basir. Dan kem ni adalah merupakan satu tempat latihan untuk budak-budak sebagai kesinambungan aktiviti mereka daripada akademik di kelas dan kemudian kita sambung dia punya aktiviti di luar. Sebab kata lain macam pusat kurikulum ni adalah seperti outbound school lah. Sekolah pendidikan luar untuk melatih budak-budak supaya lebih berdikari, lebih matang dan lebih berkeyakinan diri lah yang tinggi. Apa cikgu antara latihan yang diberikan di sini? Dari segi mentalnya ke fizikalnya? Kita semua aspek. Sebab kita dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita ada 4 perkara. Kita ada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi dia akan dapat intelek tu di sekolah. Yang lagi 3 tu di sini. Di pusat kurikulum kita bina dia punya keyakinan diri itulah. Sebagai lanjutan daripada proses PMP di Bilik Darjah. Mana di sini apalah. Untuk kita membina kecemerlangan individu, cikgu. Yes. Baik, tapi kita nak tahu juga cikgu Tuah dari segi sejarah bagaimana wujudnya pusako di sini. Okey, wujudnya Kem Pusako. Dia asalnya pusat kurikulum ni kita wujudkan untuk menambah fasiliti latihan. Kita tubuhkan Kem Pusako ni pada tahun 1996. Mana masa tu jabatan telah agak kekurangan tempat untuk latihan pelajar. Dan kalau kita nak bawa tempat pelajar ni ke tempat yang luar, dia agak mahal lah, kos dia agak mahal. Makan kos. Jadi kita dapat sekolah tinggal ni, sekolah Kebangsaan Sungai Jultung yang asalnya merupakan sekolah agama Sungai Jultung yang diwakafkan oleh Ustaz Hassan Basir lah. Dan ditubuhkan pada selepas perbincangan pada Mei 1996. Lepas tu dirasmikan pada November 1998. 1998. Tahun saya lahir, cikgu. Maksudnya ketika itu wujudlah dirasmikanlah sekolah ataupun pusat kurikulum Negeri Sembilan ni ataupun Kem Pusako, cikgu. Tapi saya tanya juga dari segi nama tu dulu. Kem Pusako Hassan Basir. Kem Pusako Hassan Basir tu kita ambil Hassan Basir itu adalah merupakan individu atau Ustaz Hassan Basir ni, dia yang mewakafkan tanah ni untuk menjadi sekolah Kebangsaan Sungai Jultung.
untuk kampung ni lah. Okey, lepas tu bila berlaku kekurangan pelajar, jadi kita buka satu sekolah lagi dekat luar, jadi sekolah ni terpaksa ditutup. Ditutup. Jadi sekolah dah tinggal lebih kurang dalam 10 ke 15 tahun tinggal. Kosong waktu itu cikgu. Kosong, bangunan ada lagi. Tapi dia Orang tinggal, orang dah tak ada. Jadi jabatan ambil alih lah. Ya. Kita bincang, ambil alih dan kita buka semula. Itu yang jadi pusat kurikulum. Ambil alih supaya tanah wakaf ni kita dapat apa kan, dan setiap kali menggunakan dan apalah untuk kepentingan pelajar tadi. Baik, okey. Itu dari segi bagaimana wujudnya pusaka di sini Negeri Sembilan. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga dari segi objektif penubuhannya cikgu. Apa lagi yang cikgu boleh kongsikan kepada kita? Kenapa pusaka ini penting kepada murid-murid di luar sana? Okey, objektif penubuhan pusat kurikulum. Okey, yang misi pusat kuku negeri ni adalah melaksanakan aktiviti pendidikan luar. Yang macam saya cakap tadi lah, untuk sebagai outbound school. Ya. Jadi dia kesinambungan daripada proses pembelajaran di sekolah untuk membina keyakinan diri pelajar dan menjadi insan yang cemerlang dan juga berketerampilan lah. Bukannya kita nak pandai dekat sekolah saja. Dia kalau dia pandai kat sekolah intelek saja, yang jari yang lagi 3 tu, emosi dia, jasmani dia apa semua, dia kalau tak seimbang, dia tak sempurna lah. Tak cukup bagus lah cikgu. Sebab itu kita kena pastikan murid-murid kita ni diberikan latihan untuk membina jati diri dan juga keyakinan yang lebih mantap. Yes. Okey, apa lagi cikgu objektif penubuhannya? Yang antara lagi yang penubuhan pusat ni adalah untuk menyediakan lokasi khas untuk Kementerian Pendidikan buat latihan lah. Okey. So kita pun ada tempahan mana pusat kementerian pun menggunakan camp ni untuk latihan cikgu-cikgu lah. Okey, yang lainnya untuk menjana semangat kekitaan dan semangat wajar antara staf di jabatan. Kemudian kita buat kat sini dan juga menekankan nilai-nilai murni pelajar-pelajar dan juga peserta yang masuk kat sini. Baik, itulah dari segi objektif penubuhannya. Ifai datang sini cikgu, nampak tempat ni cantik pun. Nak tahu juga dekat sini cikgu apa fasiliti yang ada? Okey, bab fasiliti tu ada banyak ke cikgu? Boleh tahan lah. Boleh tahan Fasiliti, antara fasiliti yang kita ada, yang pejabat kita ni, yang cantik ni cikgu. Boleh lah. Siap. Alhamdulillah lah dapat bersama macam ni kan. Okey. Kita ada surau yang kita bina tahun 98 dulu. Boleh muatkan berapa ramai dalam cikgu? 100 ke 150 orang peserta. Kita ada bilik mesyuarat untuk yang boleh masuk ke 25 ke 30 orang. Okey. Lepas tu kita ada dewan terbuka yang boleh memuatkan dalam 100 ke 200 orang sekali event. Lepas tu kita ada asrama peserta lah. Asrama peserta untuk 160 orang. 60 orang. Okey, yang mana lelaki 60, perempuan dalam 100. Minta maaf lah perempuan lebih. Perempuan lebih sikit Kenapa tu cikgu? Okey. Asrama dia banyak sikit. Baik. Okey, kita juga ada asrama untuk urus dia, lelaki 20, asrama urus dia dan jurulatih, perempuan untuk 11 orang. Okey. Kemudian bilik sakit pun kita ada. Bilik sakit pun ada. Tak payah risau lah cikgu. Tak payah risau kalau pelajar ada dekat sini. Ada dekat sini boleh muat dalam 5 orang lah. 5 orang. Tapi takkan ramai mana kan. Kalau ramai pun datang sini. Sehat datang sini. Kalau ramai pun dia akan kita akan bawa ke pusat kesihatan. Lah. Okey, itu antara fasiliti yang kita ada cikgu. Kita banyak ada juga. Dari segi program, adakah kamp pusaka ni hanya menguruskan program di bawah KPM ataupun ada program luar juga boleh dilaksanakan? Okey. Kamp pusaka. Okey, asalnya dulu kita hanya terima untuk pelajar sekolah. Okey. Oh, KPM je lah. KPM. Okey, di Negeri Sembilan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan lah. Lama kelamaan kita terima tempahan program daripada Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Kita terima daripada agensi kerajaan yang lain. Kita terima tempahan daripada JPAM, Bomber dan Angkatan Tentera, Laut, Udara, Darat, semua sini. Macam-macam. NGO pun kita buat sini. Memang tak tercakap lah dia punya. Banyaklah cikgu sebenarnya. Tak pernah kosong. Jadual sentiasa penuh di sini. Menguruskan pelajar dan juga peserta yang terlibat bagi kamp pusaka ini. Okey, kita nak borak banyak dengan cikgu tapi kita nak berhenti berehat dulu boleh? Boleh. Teruskan bersama kami dalam Badan Uniform Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM.
Kembali menyaksikan pada Uniform Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Tuah. Cikgu okey ke? Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Nak tanya sikit Cikgu. Kita nak berkenalan dengan silibus pula Cikgu. Ya, silibus yang dijalankan di pusat Kem Pusako ni. Apa yang Cikgu tawarkan? Okey, silibus. Okey, untuk silibus di Kem Pusako Kem Pusako Asam Marsih, seperti juga akademik di sekolah-sekolah kerajaan dan kita pusat kurikulumnya juga ada silibus yang diguna pakai untuk semua pusat kurikulum yang diselaraskan satu Malaysia. Silibus ni juga mungkin berbeza mengikut kedudukan pusat kukuh dari segi geografinya. Lepas tu kat mana dia dan juga lain-lain faktor lah. Kalau kat Kedah lain, dekat Negeri Sembilan lain. Tapi silibus ni sama. Cara penyampaian tu lain sikit lah. Okey. Ada dua silibus, satu teras dan juga satu lagi elektif. Sudah Cikgu. Ada teras, ada elektif. Macam budak nak ambil SPM. Iya betul Cikgu. Jadi yang toras ni Cikgu. Yang toras tu. Yang toras ni apa? Yang teras tu, silibus teras yang wajib bila dia masuk ke pusat kukuh. Mana contoh silibus teras yang kita ada iaitu pendidikan kerohanian dan moral. Jiwa Cikgu. Jiwa kat situ. Kita beli jiwa tu dengan dengan supaya dia jangan down sangat. Kemudian kita ada patriotisme. Semangat cintakan negara Cikgu. Cintakan negara. Lepas tu kita ada motivasi. Kita ada khidmat masyarakat. Tolong orang kampung Cikgu. Boleh kena buat, tengok pada kehendak peserta yang masuk. Kalau dia nak kata dengan orang kampung, kita arrangekan dengan orang kampung. Kalau dia nak kat sini je, kita buat kat sini. Khidmat masyarakat dalam camp, bersih camp kan. Kemudian kita ada pendidikan alam sekitar. Ya betul. Dengan alam sekitar ni kita ada kerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan lah daripada dulu, daripada tahun awal penubuhan memang kita dah ada. Lepas tu kita ada keselamatan dan kecerdasan dengan bomba tadi. Lepas kita ada dengan kebudayaan. Ada menari ke Cikgu? Semua ada. Menari, menyanyi, semua ada. Kita ada malang kebudayaan. Cikgu, selain kebudayaan apa lagi yang kita ada untuk selain daripada kebudayaan tu, ini kita ada aktiviti fizikal kecergasan. Pagi-pagi apa semua kita ada bawa dia orang berlari keliling kampung. Berapa pusingan Cikgu? Satu pusingan. Jangan satu pusingan Cikgu. Satu yo. Kita tengok kita bawa dia satu pusingan di kampung, lepas satu tempat tu kita tengok bawa dia sunrise. Matahari terbit. Memang cantik. Bagi besok kau berjalan kali. Bawa saya dan last sekali kita ada kawat kaki lah. Lepas tu sambil yang teras tadi kita ada yang elektif. Boleh pilih Cikgu. Elektif ni boleh pilih. Kita ada elektif tali temali. Lepas tu kita ada aktiviti air. Seronok. Bonda. Lepas tu aktiviti kita ada pengembaraan. Kita ada perkemahan. Kalau ada minta perkemahan kita bagi on. Saya nak minta Cikgu sekarang boleh? Boleh. Boleh. Apa? Kemah. Tak apa, malam ni tidur. Malam ni tidur kemah. Lepas tu kita ada cooperative game. Kooperatif game ni macam mana Cikgu? Kita macam dynamic game pembentukan kumpulan. Kerjasama. Kerjasama. Baik. Lepas tu yang last kali kita hidup lah. Dalam hutan ke Cikgu? Dalam hutan ke? Pinggir hutan. Adalah tu nak kena memasak ke sebagainya. Yang ikhtiar hidup ni selalunya kita bawa dia kemara dulu dalam hutan, dalam 3.2 km. Naik bukit, turun bukit. Lepas tu akhir sekali kita pergi satu tempat, kita panggil dia mengocah. Mimpilah memang mengocah lah kan. Nak buat apa tu Cikgu? Dapat ikan tu dia masak lah cara survival. Kita bakar. Terpulang kat dia. Dia nak bergulai, kau nak bakar, kau nak apa, kita ajar je lah. Itu antara aktiviti yang kita ada ya, teras dan juga elektif. Kita nak tahu juga Cikgu dari segi SOP untuk kita menjalankan aktiviti di Pusako ni Cikgu. Sebelum, semasa dan selepas bagaimana? SOP. Kalau kita tak ikut SOP, kita bahaya. Macam mak bapak pula penjaga datang, dia cakap anak dia tak selamat kat sini. Anak dia takkan jadi selamat kalau anak dia tak ikut SOP. Kena dengan kata. Kerana jangan cakap cikgu. Baik, SOP kita ada 3 bahagian lah. Yang sebelum, semasa aktiviti dan juga selepas. Contoh kalau sebelum tu, mana kita akan kumpulkan maklumat kumpulan yang sasaran kita bagi dalam dynamic game tadi, kooperatif game tadi, kita kumpulkan budak-budak. Tengok berapa orang berkumpulan, kita tengok budak berapa, kita tengok jurulatih kita kekuatan jurulatih kita berapa. Baru kita boleh set kemampuan kita macam mana. Lepas tu bila dah siap apa semua, dah ada laporan kita, dah ada data, kita ada borang. Lepas tu semasa tu
semasa program berjalan, kita mula-mula kita bagi tugasan jurulatih. Misal kata contoh dia kemara malam, kemara kan, tak kisahlah kemara malam ke, siang ke. Betul. Jadi kita dah briefing dulu jurulatih yang terlibat. Kan ada ketua cikgu kat depan. Ada. Okey, lepas tu guru pengiring pun kita libatkan sekali. Kita akan hantar dia orang ke checkpoint. Untuk memastikan keselamatan budak lah. Baik. Sampailah lepas tu yang menerima laporan daripada ketua kumpulan. Bila setiap checkpoint tu ketua kumpulan akan bagi laporan kat kita lah pada orang yang jaga checkpoint. Okey. Kemudian taklimat oleh ketua aktiviti dan juga agihan penggunaan alatan kalau diperlukan lah. Okay, itu semasa. Itu semasa. Antara semasa lah. Dan untuk yang selepas tu, dah selesai cikgu, dah selamat semua. Dah selamat dah selamat, barulah kita rumuskan apa kepentingan aktiviti tadi. Refleksi dia. Okey, apa dia dapat sepatutnya. Okey, kalau dia ikut peraturan yang kita bagi, apa hasil dia? Misal kata hasil dia tadi dia menghasilkan lukisan alam. Ada lukisan yang dia buat balik. Lepas tu kita tanyalah dia kan, tanyalah dia mengapa dia macam ni. Okey. Lepas tu kita cek balik, jurulatih akan cek dia punya keselamatan, dia punya alatan yang kita bagi. Okey, kena kumpul balik. Pulang balik lah. Lepas tu laporan kemas ni sesi habis. Selesai. Boleh balik antaranya lah. Okey. Belum ada tu lagi, ada lagi tu. Ada lagi tu. Itulah SOP berkaitan dengan aktiviti pusaka ni, sebelum, semasa dan selepas. Kita nak tahu juga cikgu, dari kepentingan untuk kita lakukan aktiviti ni bagi pendidikan luar. Silakan. Okey, untuk kepentingan untuk menjalankan aktiviti luar ni dalam falsafah pendidikan kebangsaan, okey. Dengan jelas telah menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah untuk memastikan kemenjadian murid dari segi jeri. Macam jeri macam saya cakap tadi lah, jeri iaitu jasmani dia, emosi dia, rohani dia, dan juga intelek. Jadi 3 tu kat sini. Selain tu cikgu, mungkin cikgu kongsikan dari segi aktiviti jasmani dan pentaksirannya cikgu, PAJSK. Okey, untuk PAJSK pula, mana budak yang mengikuti aktiviti luar ni, dia ada markah yang ditentukan untuk 10%, 10% untuk kelayakan dia masuk ke asrama penuh. Okey. Jadi bila dia menjalani aktiviti di sini, kita akan tentukan dia peringkat negeri, daerah ataupun sekolah. Jadi dia selesai, dikatakan masukkan laporan tu dalam kita hantar laporan tu pada cikgu dia yang terlibat. Cikgu dia akan masukkan key in markah tu dalam data sekolah. Cikgu nak tanya, kalau kita datang ke pusaka ni cikgu, merit ni peringkat apa? Negeri ke macam mana? Dia mengikut pada kehendak orang yang masuk, peserta yang masuk. Ada sekolah dia nak buat peringkat negeri. Jadi dia combine dengan beberapa daerah yang lain. Misal kata dia combine dengan 5 sekolah, 5 daerah. Dia akan dapat markah negeri lah. Okey. Tapi kalau digabung sekolah, peringkat daerah. Kalau gabung 5 sekolah dapat daerah. Kalau dia tak nak, dia dapat peringkat sekolah dia saja. Okey, kita layan juga. Markah dia peringkat sekolah. Kalau negeri dia dapat 10, kalau peringkat sekolah dapat 1 je lah. Okey cikgu. Nampaknya itulah kepentingan untuk kita laksanakan aktiviti pendidikan luar ni, bukan saja kepada mereka yang di sekolah, tetapi juga untuk mereka yang terlibat dengan agensi kerajaan cikgu. Baik, kita nak lihat juga kepada rumusan cikgu juga. Okey, bagaimanakah cikgu boleh kongsikan ulasan ringkas berkaitan dengan topik kita pada hari ini? Silakan. Akhir setiap aktiviti tu, ketua aktiviti akan buat dia punya rumusan dan murid-murid dia akan tahu apa yang hasil yang dia dapat, hasil daripada dia punya aktiviti tadi. Contoh dia kata tadi dia buat kembara misal kata. Okey. Dia akan dapat merasa nikmat kembara tu dari A sampai Z lah. Jadi benda tu ada kaitan dengan dia punya kemenjadian dia. Dalaman dia. Mana dia kalau dulu dia seorang budak yang pasif, dia malu-malu, dan bila dia dah melalui cabaran menaiki kembara ni tadi, dia tunjulkan kebolehan dia di setiap checkpoint, dan akhir sekali dia akan jadi budak yang aktif. Kita lahirkan murid yang holistik cikgu, akademik dan kurikulum. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Tuah atas penjelasan berkaitan dengan Pusat Kurikulum Negeri Sembilan ni, ataupun lebih dikenali sebagai Pusaka. Cikgu, saya nak tanya, betul ke kat Pusaka ni ada aktiviti Flying Fox?
Ada. Kat mana cikgu? Tepat sekali soalan tu. Ya. Kalau Flying Fox kita stesen ni, kita ada menara Flying Fox di hujung kolam sana. Oh, hujung kolam. Cikgu nak bawa saya ke? Boleh juga, nanti saya kenalkan dengan Cikgu Nazmi. Cikgu Nazmi. Dia yang uruskan aktiviti lah bersama cikgu-cikgu lain lah. Okey, jom kita nak pergi jumpa Cikgu Nazmi je. Okey, boleh, tak ada masalah. Okay. Didik TV KPM. Tuan tadi kata nak ikut Irfan Cikgu Nazmi, tapi dia tak ikut pula. Dah makan gari pak sekejap, tinggal Irfan seorang-seorang cari Cikgu Nazmi. Cantik lah tempat ni. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan tanya sikit boleh bang? Ya, saya. Bang, abang kenal ke Cikgu Nazmi? Oh, tu saya. Kenapa ya? Cikgu Nazmi? Ya, saya. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Saya ada hajat sebenarnya cikgu. Saya nak Oh. tanya pasal aktiviti high element. Okey, high element. Ya. Kita ada macam-macam high element kat sini. Awak nak buat apa? Saya nak cuba buat aktiviti Flying Fox. Boleh ke cikgu? Oh, boleh. Tapi sebelum tu, Okey. siapa nama ya? Saya Irfan cikgu. Oh, Irfan. Ya. Okey, Irfan nak main Flying Fox kan? Nak cikgu? Jom ikut saya. Nak naik belakang? Tepi Tepi? Ini untuk saya je. Cikgu saya tak biasa cikgu kat tepi ni cikgu boleh Saya biasakan Irfan hari ni ya. Biasakan saya kat sini. Okey. Cikgu nak ke mana cikgu? Sini, Kita ke sana. Ke sana. Cantik tempat ni cikgu kan? Boleh. Memang cantik pun. Sekarang ni kita nak ke mana cikgu? Sekarang ni Ya. kita nak ke Menara Flying Fox. Menara Flying Fox yang tu? Ya. Cantik. Irfan tahu tak? Ha. Dekat Menara Flying Fox Negeri Okey. Sembilan ni adalah yang tertinggi dalam mana-mana pusatku dalam negeri dalam Malaysia. Dalam Malaysia paling Yes. tinggi, nombor satu. Ya, nombor satu. Sebab apa paling Ya. tinggi? Hmm. Sebab dia dekat atas bukit. Okey. Lepas atas bukit ada lagi menara. Atas bukit ada lagi menara. Ya, Menara Flying Fox. Sebab Cikgu, itulah dia paling tinggi dalam Malaysia. saya nak tanya. Ya. Alang kita kat sini kan? Ya. Cikgu nak bawa saya main juga ke? Mesti. Tapi sebelum kita main, cikgu Irfan nak tanya juga. Ya. Apa yang kita perlu sediakan dulu? Mental Okey. kita ke fizikal kita ke macam mana? Betul tu. Sebelum kita nak main Flying Fox ni kan. Ya. Yang pertama sekali kita kena tengok persekitaran dia. Persekitaran. Ya, Selamat mesti ke tak selamat kan? ke tak. Okey, cuaca pun satu. Cuaca cikgu. Kalau hujan tak boleh. Kalau hujan kenapa cikgu? Alah, lagi seorang nak main hujan. Licin bahaya. Licin. Baik-baik. Okey, lepas tu kita kena tengok juga daripada kesihatan dia. Kesihatan. Okey, contohlah cikgu. Saya cakap cikgu saya demam. Jadi boleh tak saya nak sertai juga main Flying Fox ni? Mestilah tak boleh. Tak boleh cikgu. Ya. Sebab bila sikit je, kita nak harapan buat sikit je. dia macam ni Fan. Ha. Kalau kita nak buat aktiviti yang aras tinggi ni, mesti ada surat daripada doktor. Surat daripada doktor. Deklarasi kesihatan lah kalau untuk murid-murid ni. Okey, surat akuan cikgu. Ya. Surat akuan yang mengatakan saya sihat sepenuhnya. Betul. Baru boleh naik ke atas menara Ya, tu. betul. Jadi cikgu, okey, kesihatan penting. Lagi satu persekitaran kena pastikan selamat dan cuaca pun Ya, kena betul. cerah macam ni. Jadi apa lagi cikgu yang kita perlu sediakan sebelum kita main Flying Fox ni? Lepas ni kita akan pergi tengok apa yang perlu Irfan pakai. Kena pakai apa cikgu? Ada benda yang nak pakai. Ada peralatannya. Ya. Kat mana cikgu? Dekat depan tu. Depan sana. Yes. Jomlah kita. Jom. Silakan. Ada apa tu cikgu? Cikgu, Ya, ni ke saya. peralatannya? Ya, inilah peralatan yang kita nak gunakan untuk buat aktiviti Flying Fox. Baik. Irfan nak kenalkan? Betul Saya cikgu? tunjuk yang mula-mula dulu. Ya. Yang pertama. Ini namanya Namanya? helmet. Betul. Bijak, kan? Tidak pandai kan? Okey. Okey. Ini helmet ya. Macam-macam helmet ada dekat dunia ni. Betul, Tapi cikgu. helmet untuk aktiviti Flying Fox, inilah yang digunakan. Cikgu nak tanya, kalau saya nak gunakan helmet semasa saya membawa motosikal, boleh ke? Boleh. Tapi tak sesuai. Tak sesuai, okey? Ya. Sebab untuk bawa motosikal dah ada helmet dia. Betul? Sama juga dengan aktiviti high element. Dah ada helmet yang kita khaskan untuk buat aktiviti. Ya. So, sekarang ni saya bagi satu dekat Irfan. Terima kasih. Satu untuk saya. satu. Okey, sama warna cikgu kan? Okey, kita geng lah hari ni. Kita geng Sama. Okey. Jadi, Baik. bila berada dekat tempat yang buat aktiviti high element ni, yang pertama sekali adalah keselamatan. Betul. Apa-apa pun
keselamatan nombor 1. Pakai helmet. Okey, tapi nak pakai pasti ada caranya cikgu, macam mana? Ya, buka dia punya klip ni. Buka klipnya, okey. Okey, lepas tu pakai. Pakai. Oh, yang depan ni ada tulisan ni cikgu yang Okey. depan ni ada tulisan. Baik, kita pakai dulu. Okey, dah siap pakai kan? Cikgu, kalau saya biarkan macam ni boleh ke? Tak boleh. Tak boleh juga. Mesti klip. Okey, saya klipkan. Baik, cikgu nak tolong ke? Terima kasih cikgu. Okey. Okey. Dah selesai kita pakai helmet cikgu. Ya, saya. Seterusnya kita nak lihat kepada peralatan yang mana satu pula. Baik. Mhm. Saya nak perkenalkan peralatan yang seterusnya. Okey. Yang ada dekat belakang ni, kita panggil dia Ya. adalah full body harness. Full body harness Ya, cikgu. full Okey, body itu bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, Bahasa Melayu dia, Ha. kita panggil abah-abah. abah siapa cikgu? Bukan abah siapa. Bukan. Abah-abah. Okey. Bukan labah-labah. Baik. Okey. Baik, ini adalah full body harness ya. Ni kira macam baju Ifan lah cikgu. Ya, baju dan seluar yang Ifan akan pakai bila kita nak buat aktiviti kejap lagi. Dua dalam satu. Ya. Untuk murid-murid, kita galakkan untuk pakai full body ya, sebab kita sangat pentingkan keselamatan. Ya, kenal abah-abah? Kenal cikgu? Seterusnya, Okey. saya nak kenalkan Kenal satu abah-abah lagi cikgu, nak kenal siapa lagi? Ya. Okey. Bukan mak ya. Ini adalah half body harness. Nampak macam pendek Ayap. sikit kan? Ni seluar je. Kalau Oh, kita seluar. istilahkan dia pakai seluar sahaja, tak pakai baju. Tak pakai baju. Faham? Okey. Okey. Ini kita selalu pakai untuk jurulatih saja sebab yalah selamat tetap selamat, tapi kita khaskan untuk pakai pada jurulatih. Sebab mereka pakar cikgu kan? Ya. Tak perlu full body macam murid-murid Cik Ifan ni. Okey. Betul. Okey, seterusnya Ada lagi? ada lagi. Ya. Dalam kita nak buat aktiviti Flying Fox ni, yang paling penting Yang adalah paling penting apa cikgu? ini dia. Okey. Jeng. Apa nama tali ni cikgu? Apa benda lah ni kan? Apa benda ni cikgu? Okey, ni namanya adalah set lanyard. Mhm. Inilah benda yang akan kita gunakan untuk turun daripada menara sampai ke bawah. Menara ke bawah Ya. kena ada set lanyard cikgu. Kalau tak Macam-macam. ada cikgu, tak boleh lah. Kalau tak ada tak boleh. Takkan boleh. nak pakai tali pinggang. Jangan. Bukan tali pinggang. Ya, tak Okey. boleh sama sekali. Baik, dalam set lanyard ni ada macam-macam. Apa macam-macam tu? Ya. Baik, saya kenalkan dulu. Yang pertama. Yang cikgu pusingkan ni apa cikgu? Yang saya pusingkan. Ini adalah dipanggil karabena. Karabena. Ya, karabena. Macam bahasa Sepanyol cikgu Karabena. Okey. Nama dia karabena. Baik. Yang ini. Karabena ni dia ada berat yang boleh ditampung. Mhm. Okey Ifan, saya nak tanya Ifan, manakala Okey, Ifan okey. ni budak yang pandai kan? Ya cikgu. Kalau tengok pada karabena ni ada tulisan ada tulisan. Ada tulisan yang mana cikgu? Kalau Mana tengok tulisan tu, dia? Yang mana? atas ni. Okey. Di sini pusing. Okey, baik. Mhm. Kalau dekat situ dia tulis 22 kilonewton. Betul tak? 22 kilo Ya. Newton, betul? 1 kilonewton sama dengan berapa kilo? Sudah. Tolong abang Ifan kat sini. 1 kilo Newton bersama dengan berapa kilogram? Ya, saya. 10. Salah. Salah, alamak. Habis yang betul berapa cikgu? 100 kilogram. Tambah lagi 1 kosong. Tambah Okey. Okey, berat Ifan berapa? Cikgu, janganlah bagi tahu orang. Satu Malaysia tahu berat saya nanti ni. Okey. Okey, saya bagi tahu jugalah sebab Ya. cikgu tanya saya. Okey, berat saya lebih kurang 70 kilo. 70 kilo. Taklah berat sangat kan? Okey. Okey. Kalau Ifan tengok pada ditulis boleh menampung berat sebanyak 22 kilonewton. Baik. Berapa tu? 2,200. Berat Ifan berapa? 70. Selamat tak? Selamat cikgu. Selamat. Ya. Baru satu. Ha. Kalau dua, Okey. Yang Jadi ni pun berapa? sama cikgu Oh, ni 30. 30. 30 maksudnya 30,000. 3,000. 3,000 3,000. Betul, matematik ni susah sikit cikgu Okey, 3,000 campur 2,000 5,000 lah Ya, betul. beratnya. Berat Okey. Ifan berapa? 70 kilo sahaja. Selamat ke tak? Selamat. Selamat. InsyaAllah cikgu. Ya. Okey. Seterusnya, Ifan pegang yang tu ya. Mhm. Saya tunjukkan satu lagi. Ini dipanggil double pulley. Double pulley. Ya, ini yang kita nak sangkut dekat kabel nanti. Okey, Fan, cuba tengok. Tengok lagi, nak kira-kira lagi ke? Kira-kira lagi. Baik. Berapa berat yang dia boleh tampung tu? Okey, saya dekat kamera dulu. Ya, 24 kilo Newton. 24 Kilo Kilonewton. Newton bersamaan bersamaan 2,400 kilogram. berat Ifan berapa? 70 Kilo. kilo. Boleh tampung tak? Boleh cikgu. Selamat tak? Selamat. Selamat. Alhamdulillah. Baru satu. Satu Satu lagi. lagi. Okey. Okey. Yang ni pun berapa cikgu, ada juga ke?
Oh, sama juga 2,400 kilogram. Jadi kalau kita campur ada lebih kurang 4,800 kilogram yang boleh tampung. Pandai. Berat Ifan berapa? 70 je cikgu, tak berubah lagi. Ya, masih tak berubah Okey, kan? Okey, betul. selamat tak selamat? Selamat. Selamat, bagus. So, apa yang penting bila kita melakukan aktiviti high element ini adalah keselamatan. Betul. Baik. Okey, Ifan dah kenal semua alatan? Dah kenal cikgu. Bagus, lepas ni kita akan pakai. Pakaikan saya. Ya, betul. Macam budak kecil. Ya, macam itulah kita layan Okey. murid-murid di Kem Pusako ni supaya murid-murid rasa selesa Dan dengan selamat. jurulatih. Dan Okey. betul, selamat. Baik cikgu. Okey, ya saya. Permulaannya kita nak pakai apa dulu? Okey, bak sini dulu. Okey, ambil balik. Ambil dulu. Karabena betul cikgu? Ya, karabena. Pandai ya. Okey. Okey. Kita pakaikan Okey. karabena ke kita punya set layar cikgu Ya, Okey. tapi yang mula-mula selepas kita dah pakai helmet, kita mesti pakai apa ni, Fan? Abah-abah cikgu. Abah-abah. Yeah. Yes. So dia macam baju lah. Kita pakai baju dahulu. Okey, macam mana cikgu? Okey, pusing. Yang pusing. Okey, pusing. Okey, saya pakaikan. Masukkan tangan. Masukkan Okey. tangan. Manja betul Ifan Syahmi ni kan? Lepas tu? Untuk murid-murid kita Okey. lah yang sangat special. Baik, kita tarik. Okey. Mhm. Dan saya pakaikan seluar. Seluar pula. Dah Ya, pakai baju, seluar. pakai seluar pula sekarang ni. Ya. Okey. Baik. Okey. Kita masukkan. Masukkan satu. Cikgu, seluar ni perlu ketat ke cikgu? Ya, mesti ketat. Mesti ketat. Jangan longgar. Supaya murid-murid rasa selamat. Selamat. Okey. Okey. Wah. Okey. Slim lah. Betul lah cikgu. Okey. 70 kilo. 70 kilo. Ya, betul. Baik. Selepas kita dah pakai harness, barulah kita pakai Set lanyard. set lanyard ya. Set lanyard. Kita pakai dekat pinggang. Pakai kat pinggang. Okey. Satu. Okey. Lagi satu cikgu. Satu lagi. Okey, kita kena pastikan keselamatan tu terjaga. Ya, Jadi kena pakai karabena 2 kali di tempat yang sama. Ya, betul. Okey. Okey. Dah. Dah selesai pakai. Yang ini. Ini saya sangkut dekat bahu. Okey, dan kita akan gunakan yang di belakang ni untuk sangkut di bahagian kabel nanti cikgu Ya. Okey. Saya nak ajar demonstrasi macam mana untuk menjalankan aktiviti flying fox. Demonstrasi? Boleh? Tapi sebelum kita buat dekat atas, kita buat dulu dekat sini. Okey. Saya nak Ifan duduk. Duduk. Duduk Ya, macam mana betul. cikgu, bersila? Duduk, kaki berlunjuk ke depan. Kaki menunjuk ke depan. Okey, saya duduk cikgu Ya, duduk. Duduk. Okey, kaki ke depan. Okey. Baik. Semasa kita turun flying fox, tangan Ifan kena macam ni. Macam mana cikgu? Okey. Okey. Saya tunjuk ya. Baik. Mesti di depan. Di depan. Sebab apa? Okey, saya pegang set lanyard ni. Okey, kita andaikan cikgu Ya, ada kita kabel di andaikan sini. kabel Okey. dekat sini. Baik. So tangan Irfan nanti dekat tali warna ungu ni. Okey. Okey, Kena masukkan ke? Yes, kena masuk. Okey. Okey, masukkan habis. Masukkan habis. Okey, dan pegang jap. Okey, pegang. Okey, pegang. Pegang tali ungu ni. Yes. Baik. Okey, ini satu lagi. Masukkan. Okey, Lepas tu pun pegang. sama. Okey. Mesti ke depan tangan tu. Ke depan. Ya. Kenapa tak boleh ke sini? Nanti cikgu tercekik macam mana? Tu satu. Okey. Bila kita break, saya takut nanti pom ke muka. Itulah Muka ni- salah satu sebabnya juga kena pakai. Helmet. Ya, bila Ifan turun nanti tangan mesti Ke depan. tolak ke depan. Okey, Dan jangan kaki- ke belakang. Yes, tangan kaki mesti L shape. ya pandai. Okey. Sesuanya kita akan mula naik ke Menara. menara. Jomlah cikgu, tunggu Jom. apa lagi? Ya. Cikgu, tunggu Okey. kejap. Bukalah dulu. Boleh. Okey, sekarang ni kita akan sama-sama naik ke menara untuk kita mulakan eksplorasi bagi aktiviti flying fox bersama dengan Cikgu Nazmi. Cikgu dah bersedia? Ya, saya sangat bersedia. Mari kita. Boleh. Jom ke atas sana. Tinggi ke tak cikgu? Macam tinggi je ni. Didik TV KPM. Cikgu, jam pun dah buka. Jomlah. Ya. Sabar. Ada lagi? Ya, cikgu nak kena pakaikan ni dulu. Okey. Baik. Pakaikan apa cikgu? Okey, ini kita panggil rope grab. Okey, rope grab ni Okey. kita pakaikan semasa nak naik. Pun untuk keselamatan. Okey, kalau dah macam tu, saya pakaikan. Boleh cikgu? Jom. Okey. Kita nak pakai rope grab dulu cikgu Okey, Ifan Ke sana cikgu? ke sini. Baik. Okey, saya nak pakaikan. Dekat sikit. Dekat sikit. Okey, Okey. dah boleh naik. Dah boleh naik cikgu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gayat tak gayat, kita tengok kejap lagi macam Okey. mana. Terus naik cikgu. Ya, terus. Cikgu ikut saya ke? Ya, saya ikut. Okey, boleh. Jom.
Tiba-tiba aku main bergetar ni. Ya, tentu okey. Okey, ready? Alright. And 2, 3. Assalamualaikum tuan. Saya Syafina Saya Nazmi Azri. Saya Irfan Syami daripada Didik TV KPM. daripada Didik TV. Daripada Pusako. Selamat tiba tuan. Alhamdulillah. Ya, Irfan. Macam mana tadi? Perasaan saya, cikgu. Sekarang ni? Ya. Oh, saya rasa seronok, cikgu. Seronok? Seronok, cikgu. Tapi tadi sebelum naik macam mana? Jangan tanyalah, cikgu. Sebab sebelum naik tadi, Irfan rasa takut sangat sebenarnya. Dah sampai? Dah sampai, puas hati. Nak buat lagi tak? Jom, naik lagi sekali. Sabar. Okey, cikgu. Baik. Kita nak tanya juga. Tadi, waktu Irfan dah turun ni, cikgu, kita kena lapor diri. Apa sebabnya? Okey, macam ni. Sebab bila kita dah turun, kita dah tanya, kita tengok keadaan peserta okey tak okey. Kemudian bila dia dah okey, baru dia kena lapor diri, menandakan dia selamat sampai. Kalau dia tak lapor, bermakna di orang jurulatih dekat menara tu dia tak tahu. Peserta aku ni elok ke tak elok? Selamat ke tak selamat? Jadi pentingnya bila dah kita turun, dia lapor diri kepada orang yang dekat atas. Oh, maksudnya cikgu nak buat laporan tu pun kena kuat-kuat lah. Ya, kena sampai kuat-kuat. orang dekat menara tu boleh dengar suara kita. Ya. Kalau lapor gigi tak jadi. Nak laporkan tu dengan penuh semangat, Ya. suara kena kuat supaya orang dekat atas menara boleh dengar suara kita. Betul. Dan kita dah selamat sampai ke destinasi, kan? Cikgu, bila kita dah selamat sampai, kan, mungkin cikgu boleh kongsikan antara nilai yang kita dapat selepas melakukan aktiviti Flying Fox ni. Okey. Macam mana yang Irfan rasa tadi kan? Okey. Sebelum naik gigil. Betul ke ni Betul ke? tinggi kan? Tak berani lah, cikgu. Bila dah turun nak lagi. Nak Macam itulah setiap murid rasa. Kata mula-mula takut. Ya. Dah turun menjerit. Dah sampai gembira. Nak lagi. Jadi benda tu kita dah berjaya Atasi. pecahkan dia punya dinding penghalang. Dinding Kalau penghalang. sebelum ni tak confident lah aku, betul ke? Sekarang nak lagi. Jadi yang mana murid-murid yang belum rasa boleh ke pusako negeri masing-masing. Semua ada Flying Fox ni. Kalau tak ada, kita buat dekat sekolah untuk rasa pengalaman tu sendiri. Betul, cikgu. Irfan syorkan kepada semua sekali untuk datang ke pusat negeri masing-masing, rasai pengalaman seperti apa Irfan rasa sekarang ni, cikgu. Baiklah murid-murid, itulah dapatan kita pada hari ini berkaitan dengan aktiviti high element. Spesifiknya adalah aktiviti Flying Fox. Terima kasih Cikgu Nazmi berkongsi ilmu pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada guru-guru jurulatih yang terlibat berkaitan dengan pengembaraan kita dan penggambaran kita di sini, Pusako Negeri Sembilan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Minum sikit, cikgu. Ya, cikgu. Kita nak buat apa lagi lepas ni? Okey, lepas
TV KPM